Ini apa itu orientasi OPB? OPB ni maksudnya orientasi pengedar baru. Sebab apa hari ini untuk berjaya di Healthyway ni kita ada kunci-kunci yang kita kena pegang, kunci-kunci yang kita kena kuasai. Dia ibarat satu gedung yang besar yang penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi untuk kerohanian juga. Tapi ada 5 kunci yang kita perlu kuasai untuk masuk ke semua ke dalam gedung ni. Jadi kalau kita dapat 4 kunci je tak cukup, kan? Mesti nak kuasai ke-5 sekali. Okey, mudah saja. Pertama sekali, kunci yang paling utama, yang paling penting ialah impian, tekad dan tindakan. Apa maksud dekat sini? Maksudnya hari ni kalau kita nak berjaya, kan? Kalau kita nak berjaya, kita mesti ada satu impian yang besar. Dan impian tu mesti besar. Maknanya kita kena cari kita punya big why. Kenapa kita nak buat bisnes ni? Kenapa kita kena ubahkan nasib? Kenapa kita kena bantu keluarga kita untuk sihat? Kenapa kita mesti rebut peluang yang ada ni? Dan kenapa kita tak boleh duduk senang lenang? Dan kita mesti sentiasa bekerja keras. Sebab apa? Kita nakkan satu impian yang cukup untuk mendorong kita untuk berjaya. Sebab apa? Impian ni dia akan membina satu kuasa kepercayaan. Sebab apa? Hari ni kalau kita cakap dengan orang, kita ni nak jadi jutawan, memang orang semua akan ketahu kuling-kuling atas lantai, betul tak? Ketahukan kita, tak percaya, semua akan cakap benda yang negatif. Dia kata, sudahlah, tak payahlah, tak bolehlah, betul tak? Tapi kalau kita sendiri ikut-ikut dengan dia orang ni, kan kita tak betul-betul pegang kita punya impian, kita sendiri pun akan percaya dengan dia orang. Kita sendiri percaya dengan apa yang mereka beritahu yang kita ni sebenarnya tak boleh. Nampak tak? Tapi untuk bina satu kuasa kepercayaan dalam diri kita sendiri tahu, inside ourselves. Dalam diri kita, kita kena ada satu impian yang cukup besar. Supaya impian tu mendorong kita membina satu kuasa kepercayaan untuk kita belajar macam mana buat bisnes ni, untuk kita berjumpa dengan kawan-kawan kita untuk cerita peluang bisnes ni, untuk jumpa dengan prospek kita untuk cerita tentang produk Healthyway dan sebagainya. Maksudnya impian tu yang membina kuasa kepercayaan. Jadi maksudnya kadang-kadang bila kita buat bisnes, of course lah, kadang-kadang kita rasa down, hilang semangat, kan, tiba-tiba rasa macam kata tak boleh. So ingat balik apa impian kita sebenarnya. Impian itulah yang akan mendorong kita untuk terus berusaha. Selain daripada itu, untuk kita dapat satu kebebasan keuangan. Hari ini memanglah wang bukan segala-galanya, betul tak? Tapi kan segala-galanya perlukan wang. Orang selalu cakap, dia kata duit tak menjanjikan kebahagiaan, betul? Tapi yang selalu buat peranda cerai berai tu sebab tak ada duit lah, betul tak? Jadi sebab tu hari ni untuk kita dapatkan semua tu, kebebasan keuangan ni mana kita kena melalui usaha lah, dan juga impian tu sendiri, dan juga kebebasan hidup, supaya masa kita tak disekat oleh sesiapa, kan? Bila kita nak kita bebas untuk pergi ke mana-mana bila-bila masa, kan? Dan kalau kita untuk kebebasan rohani tu, untuk kita bersedekah, untuk kita bersedekah jariah, nampak tak? Kan? So ini semua hanya boleh dicapai kalau kita betul-betul bina satu impian yang cukup besar. Kalau tidak, kita akan jadi macam orang lain juga. Kita macam kebanyakan kawan-kawan juga lah. Sebab tu hari ni kita kena bina impian. Tapi kalau impian saja tak cukup. Kan, kalau impian tanpa tekad, dia akan jadi satu macam angan-angan lah. Angan-angan mak jenin. Sebab apa? Kenapa kena ada tekad? Dia apa maksud tekad ni? Tekad ni maknanya satu perasaan yang mesti mau. Satu perasaan yang sangat kuat, yang mana boleh mendorong kita, maknanya melintasi segala macam halangan untuk memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala macam cabaran, untuk bagi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala macam penolakan. Hari ini kita dalam bisnes ni biasa, ada penolakan, ada cabaran, ada halangan. Sebab kalau kita tak buat Healthyway ni pun, dekat luar banyak juga cabaran ni, betul tak? Kalau kita berniaga pun ada cabaran, kalau kita bekerja pun lagi banyak cabaran. Tapi bila kita selesaikan cabaran-cabaran yang ada tu, kita punya gaji banyak tu juga, kan, tak ada perubahan. Tapi hari ini di Healthyway ni, kalau kita buat sesuatu tu dengan tekad, ada cabaran, ada halangan, ada penolakan, tapi kita atasi semua sekali ni, maknanya yang penting sangat-sangat berbaloi. Sebab tu hari ni kita kena usaha dengan bersungguh-sungguh lah. Lama ada yang conteng pula saya punya ni, kejap kena disable annotation, kena clearkan dulu kejap kat mana ni.
Nampak Goodness. Tak dia ada kadang-kadang. Sekejap annotate. Oh ni dia. Mana clear? Erase. Okay. Okay, sorry ada gangguan ada sikit rancangan tergenala sebentar, jangan betulkan handphone anda. Okay, so maksud tekad tu sangat penting. Tapi kalau sekadar impian, ada tekad, tapi kita masih duduk kat rumah, masih lagi orang kata apa, golek-golek depan TV, memang tak jadi apa-apa. Sebab hari ni rezeki takkan datang bergolek kalau kita bergolek gelantang dekat rumah saja, tak boleh. Sebab tu hari ni apa-apa pun bermula dengan melalui tindakan. Action tu yang sangat penting. Tanpa action, tanpa tindakan, dia akan tinggal on the paper sajalah. Impian, tekad, wah semua kita dah buat. Tapi no action, so tak boleh. Kan dia jadi NATO lah. Dia jadi NATO. NATO tak apa dia? No action, talk only. Itu yang bahaya tu. Kan hari ni banyak yang macam tu. Cakap, tapi tak ada apa-apa. So kita tak nak macam tu. Kita nak banyakkan tindakan. Tapi hari ni alhamdulillah saya nampak rangkaian semualah memang sana sini bertindak dengan home party, dengan sharing, dengan memanglah saya rasa SV9 ni lagi meletup-letup ni. Saya yakin lagi ramai GD Express, lagi ramai yang akan capai DAB, lagi ramai yang akan capai status. Dan juga yang penting sekali bulan ni bulan terakhir nak fight NLC kan. So maknanya macam tadilah, impian first kali saya mesti nak pergi NLC bulan untuk kali ni. Tak nak tertinggal, tak nak pergi dengan bayaran, nak pergi percuma kan. Dan juga kalau boleh pergi tu mesti nak naik pentas, ambil anugerah. So kita mesti tekad, apa cara apa jadi pun aku mesti nak pergi NLC juga. Kan? Lepas tu mestilah disertai dengan tindakan. Apa kita kena buat, duduk dengan upline, buat goal setting, kira berapa poin yang kita perlukan, macam mana penajaan, berapa penajaan. Tu semua tu nak ada melalui tindakan lah. Bertindak segera, bertindak dengan betul. Kadang-kadang ada orang bertindak banyak, hari-hari keluar pergi jumpa orang gitu gini tapi tak nampak result. Sebab apa? Mungkin ada cara kaedah yang tak betul. Jadi sebab tu bertindakan tu mesti dengan cara yang betul. Dan bila bertindak, mesti bertindak bersungguh-sungguh. Nampak tak? Dia tak ada kompromi. Dia tak ada orang kata bagi alasan. Dia tak ada bertangguh-tangguh. Dan yang penting sekali, bertindak bertubi-tubi. Kan? Semua tu bergantung kepada sikap kita lah untuk mencapai kejayaan tu. Bertindak bertubi-tubi tu maksudnya buat lagi. Dan tidak mudah mengalah. Tak mudah putus asa. Jadi ini memang kunci yang paling utama. Kalau dapat kuasai kunci ni, kunci yang nombor 2, 3, 4 tadi, nombor 5, insya-Allah lebih mudah untuk kita capai lah. Okay, so lepas kita dah ada impian, kita dah ada tekad, kita dah ada tindakan, apa lagi yang kita nak kena pegang? Kunci kedua ialah duplikasi. Sebab apa bisnes ni simple je sebenarnya. Bisnes ni bisnes monkey see, monkey do. Apa yang kita buat, kita ikut. Kan? Kita bisnes tiru. Kan? Macam dalam PEXA lah. Kan? Kalau PEXA boleh tiru, agak-agak boleh senang tak lulus. Belum tentu lagi kan. Sebab kalau kita tiru orang yang paling lembab, paling bongkok dalam kelas kita pun, tak boleh juga. Tapi kalau kita tiru orang yang berjaya, memang confirm mesti orang kata mesti mencapai kejayaan yang kecil, yang gilang gemilang lah. Jadi apa yang kita nak duplikasi? Ada 2 perkara yang sebenarnya. Pertama, membentuk organisasi yang berterima kasih. Hari ni kita kena bangga dengan apa yang kita buat sekarang ni. Bukan jangan malu-malu. Sebab apa? Healthyway hari ni dah menjadi satu, orang kata dah viral lah. Kan? Dengan kotak oranye, dengan wheatgrassnya. Kalau orang kat Nita tu panggil rumput kan. Dengan rumputnya. So hari ni kita mesti bangga dengan syarikat. Dan yang penting sekali dalam menjalankan perniagaan ni, memuji dan menyokong upline. Bukan makna kita sebagai upline kita minta dipuja, disanjung, bukan. Tapi dah trend bisnes tu macam tu untuk kita pinjam kuasa, untuk kita dapatkan kekuatan. Nampak tak? Kalau kita, dia macam mak bapak lah. Kalau kita hari ni kita tak peduli dekat ibu bapa kita kan, ataupun dengan kalau dekat sekolah tu cikgu kita ignore, kita buat tak peduli, tak ikut apa yang dia ajar dan sebagainya. Agak-agak boleh berjaya ke? Kan? Tak mungkin. Sebab tu peluang sama kita dapat. Tapi result dia tak sama. Sebab sama macam PEXA. Kan? Yang ajar cikgu yang sama, subjek pun sama, soalan pun sama dalam PEXA. Tapi kenapa result berbeza? Sebab ada orang menghargai, ada orang tak menghargai. Ada orang
ikut cakap apa cikgu, ada orang tak ikut cakap cikgu. Nampak tak? Sebab tu hari ni kita kena follow betul-betul. Memuji dan menyokong upline. Dan yang penting dalam menjalankan perniagaan ni ialah keseragaman. Hari ni kita dah siapkan sistem filing, kita dah siapkan cara kaedah buat closing dengan resit, gunakan resit, ada borang dan sebagainya. Jadi ini yang penting. Tapi dalam banyak-banyak keseragaman yang kita nak kena kuasai ialah keseragaman dari segi sikap dan konsep tu. Kita kena ikut apa sikap, macam mana upline kita bantu kita, macam mana syarikat bantu kita, itu yang kita kena duplikasikan kepada kita punya rangkaian supaya rangkaian kita bertindak dengan cara yang sama juga kan. Jadi bila kalau the whole organisasi, kalau seluruh rangkaian kita bertindak dengan cara yang sama, tambah lagi kalau kaedah tu dah nampak keputusan, senang buat closing, closing pula kau-kau punya kan, sampai belas-belas ribu bawa dalam satu hembati, maknanya takkan kita tak nak ikut, takkan kita tak nak belajar kan, takkan kita rasa alah baru 11,000, gitu. Kalau disikap macam tu, habislah kan. Macam mana kita nak berjaya dalam bisnes ni, betul tak? Okay? Jadi sebab tu apa pun kena duplikasi. Dan yang ketiga apa dia? Ketiga ni ialah segitiga emas. Segitiga emas ni maksudnya ada 3 kekuatan. Ada 3 triangle, ada 3 kekuatan yang mana dengan kekuatan inilah kita dapat bina satu landasan, satu prasarana yang memudahkan kita untuk menjalankan perniagaan ni. Pertama sekali dari segi syarikat kan, Healthyway ni dah 35 tahun dengan visi membina kehidupan yang lebih baik, dengan misi menjadi syarikat jualan langsung yang terkemuka kan. Lepas tu dan matlamat dia nak diselaraskan dalam BSKL pada dalam 5 hingga 10 tahun akan datang. So dengan matlamat yang begitu jelas, dengan misi yang begitu jelas, jadi kalau kita bersama-sama dengan syarikat ni, kita pinjam kekuatan dia, kita pun boleh berjaya juga. Nampak tak? Macam ibarat kita dalam satu naik kereta api lah. Kita contohnya naik ETS lah, nak pergi ke utara kan. Dia tak kisah kita duduk kat tempat driver ke, kita duduk dekat kita duduk dekat first class ke, dekat kelas ekonomi, ataupun kita duduk dekat belakang sekali tempat gerabak barang ke kan. Kalau kita duduk dekat dalam kereta api yang sama, insya-Allah kita mesti sampai ke destinasi yang sama. Walaupun kita duduk dekat tayar kereta api tu pun sampai juga kan. Tapi tak naklah duduk kat tayar kan, kita naklah duduk dekat tempat yang selesa, betul tak? Jadi yang penting sekali kita mesti bersama-sama dengan misi dan juga visi syarikat. Kemudian yang keduanya, marketing plan pemasaran. Saya begitu dengan tuan-tuan dan puan, saya alhamdulillah pengalaman saya dalam networking ni lebih kurang dalam 27 tahun sekarang ni kan, saya memang tak pernah tengok satu plan pemasaran yang begitu adil, saksama, tapi yang paling penting sekali mudah untuk kita capai dan sangat-sangat menguntungkan dekat semua peringkat. Baru peringkat junior saja pun kita dah boleh dapat, kalau kita ikut kira dari segi SG lah. Maksudnya bila kita buat 6,000 SD, kalau kita capai saja 6,000 SD tu, tahu tak, pulangan yang kita dapat berdasarkan daripada SD tu ialah 58%. Maksud dia, kalau kita buat capai 6,000, memang bonus lebih kurang dalam 3,480 ataupun dalam 3,500. Itu lebih kurang 58 ke 60% sebenarnya. So kalau kita tengok memang tinggi. Baru tingkat junior. Belum lagi kita tengok dari punya bonus kepimpinan, partnership bonus kan. Jadi memang menguntungkan semua masyarakat, dan produk dia pun saya rasa tak perlu cerita banyak, semua dah tahu. Kita ada banyak testimoni. Baru ni siapa? Ayu dengan Raja Izan kan, makcik tu dah beberapa tahun berjalan pakai tongkat, tiba-tiba pakai je kita punya Middle ST tu boleh berjalan dengan tak pakai tongkat. Baru ni kita pergi dekat Shah Alam, Bilal, bekas Bilal Masjid Jami' Shah Alam, bawa dia, belikan satu untuk wife dia, Hajar pun pakai dekat isteri dia kan. Masa kami jumpa tu memang nak keluar tu dengan jalan perlahannya, dengan tongkatnya, tiba sarungnya Bilal ST kan, cucu berlari daripada dia terus pergi kerja, tinggal tongkat dia. Itu tak cerita lagi wheatgrass. Baru ni dekat mana, dekat Nita kan, dia kata masalah buang air 3 hari, seminggu 3 kali. Tapi ambil wheatgrass settle, rumput gandum. Kulit 30 ada yang sakit kulit 30 tahun pun dengan kita punya produk baik, nampak tak? Dan ada yang muka selama ni kusam kan, malap, mayak malap yang muka kan, tapi bila ambil boras 2-3 hari je dah nampak bersinar-sinar, bersih. So produk kita tak perlu cerita banyak dah. Lepas tu harga, ya Allah ya Tuhanku kan, kita boleh compete dengan mana-mana produk daripada syarikat lain. So hari ni kita tak perlu risau kan, nampak tak? Kekuatan 3 tonggak ni memang dari segi syarikat, pelan pemasaran, produk yang ada dapat repeat sale dan sebagainya, so sangat-sangat
memudahkan kita untuk menjalankan perniagaan ni lah. Okey, dan ditambah lagi dengan apa lagi? Kunci yang keempat. Kunci keempat ni ini penting. Sebab apa? Dia menekankan kepada tanggungjawab. Hari ni kita nak berjaya mesti kita orang yang bertanggungjawab. Betul tak? Ada tak kat luar sana? Kan bukan kita tengok dekat Healthway sajalah. Dekat luar, dekat tempat kerja, dekat sekolah ke, tempat mengajar ke, dekat mana-mana lah. Orang yang tak bertanggungjawab ni tiba-tiba dia dapat kedudukan yang tinggi, dapat kedudukan istimewa. Kan tak ada. Semua kita nak berjaya tu mesti kita pegang kita punya tanggungjawab. Cuma dekat sini apa tanggungjawab kita nak kena pegang? Untuk jadi usahawan dia kata mesti menekan tanggungjawab upline dan downline dengan tegas. Maknanya kita sebagai upline kan, dan bila kita start menaja bila kita menaja kita sebagai upline lah, dan juga sebelum kita jadi upline apa-apa pun kita jadi downline dulu, betul tak? Kalau kita tak jadi downline, macam mana kita boleh jadi upline? Mesti ada orang taja kita dulu kan. So kita ni sebagai downline lah, bila kita ditaja kita downline. Tapi bila kita mula menaja kita jadi upline. So maknanya kita kena main dua-dua peranan ni. Kan apa peranan sebagai upline? Pertama sekali mesti rela berkongsi pengalaman. Macam saya selalu cakap lah, kita bukan ajar silat kan. Ada 10 langkah, kita ajar 9 je. Sebab kalau ajar semua takut anak murid tawan tokek kan. Tiba-tiba ajar 10-10, dalam kita pula dikena dalam gelanggang kita yang kalah. Ni tak ada masalah kan. Kita akan ajar semua sekali. Maksudnya kalau kita ada benda yang kita belum ajar tu, maknanya mungkin belum kita tapi cepat-cepatlah kita minta. Okay, jadi maknanya sebagai upline mesti menunjuk ajar dengan cara yang betul, rela berkongsi pengalaman. Jangan berkira, jangan bertolak-tolak, jauh lah, susah lah, tak ada masalah. Itu kalau kita buat macam tu, mana rangkaian kita lambat berkembang. Dan kita pun lambat untuk berjaya lah. Tak dapatlah kunci yang keempat tu. Okey, yang kedua, menemani dan membantu ahli baru untuk aktiviti jualan. Maksudnya, kalau ada rangkaian kita yang nak buat field work ataupun yang nak buat bisnes ni, kita mesti bantu dia. Mesti tunjuk ajar cara macam mana buat filing, macam mana buat FORM berkenalan, mukadimah macam mana, lepas tu macam mana nak buat closing. Lepas tu macam mana nak ambil order, macam mana nak buka resit, macam mana nak minta IC, semua tu kan. Jadi mesti kita tunjuk ajar. Tapi biasalah kadang-kadang ada orang 2-3 kali dia dah boleh bergerak. Ada orang kadang-kadang kita terpaksa ajar, ada yang 2-3 kali dah boleh bergerak sendiri, ada yang 12-13 kali baru boleh buat kan, ada yang 20-30 kali pun masih lagi mengharap gitu. So masing-masing ada dia punya kemampuan. Jadi sebab tu kena bersabar. Bila kita nak melahirkan pemimpin tu kan, dia kena buat dengan tabah hatilah. Ada orang cepat, ada orang lambat. Kita bersama kan. Dulu kalau kita nak lebih-lebih sangat, nak marah-marah dan kita punya downline pun, kita pun dulu pun lambat juga berdikari. So tak boleh cakap apa-apa lah kan. Tapi walaupun bagaimanapun, untuk memimpin pun memang perlukan kesabaran. Dan yang paling penting sekali, bersabar dalam bersabar. Mana kita dah sabar dah ni kan. Tapi kena sabar juga lagi kan. Sebab apa? Bila kita bersabar tu sebenarnya, kalau tuan-tuan tengok dia punya ganjaran dia punya imbuhan dia memang cukup besar kan. Macam baru ni kami pergi ke mana? Pergi ke Sumber Besar. Bukan dekat tu Sungai Besar tu, memang jauh. Memang jauh daripada JB pula lagi kan. Kalau daripada rumah anak saya pun dah cukup jauh dah kan. Lepas tu pergi jumpa satu customer tu, tak ada kat rumah pula. Pergi ke pejabat dia tengah meeting pula kan. Lepas tu perut ada lapar jugalah, keroncong juga kan. Lepas tu downline pula pergi menonong, tinggalkan kita kat belakang mencari-cari. Kalau ikut hati, dengan lain tak ada, dengan location tak menentu. Jadi kalau ikut hati, memanglah kita kata, macam mana ni kan. Tapi disebabkan kesabaran kami berdua ni, ikut je dan dia punya upline pun sama juga, layan juga kan. Walaupun ialah orang baru kan, takkan kita nak tegur nanti dia melenting terus tinggalkan, susah juga kan. Tapi hasilnya keluar satu jidat satu hari, bukan satu hari, setengah hari punya jidat keluar dekat sana. Nampak tak? So sebab tu kesabaran tu ada ganjaran dia. Kan mesti akan keluar pemimpin dekat situ, insya-Allah. Yang penting kita kena sabarlah kan, kena menekun, kena bersabar. Orang kata sudah bersabar kan. Tapi dalam bersabar tu pun kita sambil tu kita selesaikan masalah downline. Mungkin ada sebab kenapa dia jadi macam tu kan. Jadi kita kata okey, kena buat macam ni, kena dengan cara yang betul lah, kena berhikmah. Apapun kita Rasulullah SAW dah ajar kita kan, bila kita nak berdakwah, kita nak bagi tunjuk ajar tu mesti buat dengan cara yang berhikmah, berhemah. Hikmah lain, hemah lain. Dua perkara yang kita kena faham. Okey, jadi kalau ada masalah apa sajalah
barang tak sampai ke, barang salah alamat ke, barang salah terima ke, barang tak cukup ke, semua tu kita kena bantu selesaikan. Jangan merungut, jangan buat dengan apa, masa-masa muka tak payah. Sebab itu memang dah tanggungjawab kita. Nampak tak? Sebab apa pun nanti akan diduplikasi. Sebab selain daripada itu kita juga ada downline kan, betul tak? Jadi bila dan walaupun kita tadi sebagai upline, kita sebagai downline pun kita kena apa? Kita kena jalankan 4 tanggungjawab ni juga sebagai downline. Apa dia? Menghargai bantuan upline. So tiap kali upline bantu mesti ucap terima kasih, mesti menghargai masa dia. Kalau dia kata set pukul 3, kalau boleh pukul 2.45 kita dah ada kat situ dah. Jangan biar upline pula tunggu kita kan. Okey. Jadi apa pun kalau apa in case kalau ada masalah cepat-cepat bagi tahu kan. Kalau kita dah set appointment tiba-tiba last minute cancel, tak apa, cepat-cepat set appointment lagi satu. Kalau tak dapat juga tak apa, jumpa belajar dengan upline. Itu penting. Maknanya kita sentiasa menghargai bantuan upline, menghargai masa dan juga yang paling penting sekali menghargai setiap tunjuk ajar yang upline kita bagi. Yang penting sekali memang kita ikutlah. Kan kita sendiri pun bayangkan kalau kita duk ajar tapi downline tak ikut, apa kita punya perasaan kan. So kita pun kena ada perasaan sama juga kepada upline kita macam tu. Okey, dan juga yang penting sekali bila kita nak minta tunjuk ajar dengan ikhlas, dan penting sekali dengan rendah hatilah, walaupun mungkin kita lebih tua daripada kita punya upline, mungkin kita lebih pengalaman, mungkin kita dari segi kedudukan, dari segi status kita lebih tinggi kan. Tapi walau macam mana pun, bila kita minta tunjuk ajar dengan upline ni mesti minta tunjuk ajar dengan rendah hati. Jangan 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 senang cerita, jangan kurang ajar lah senang cerita kan. Jangan ego, jangan sombong, jangan rasa macam besar kan. Hari ini pun aku tak ada tahu dah ni, jangan pandang rendah. Itu paling penting dalam kita nak menuntut ilmu lah. Dan bila belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau dapat catat nota, kalau boleh buat rakaman kan. Kalau perlu ambil gambar dan sebagainya. So ini penting. Sebab apa? Untuk sebab ilmu nak berjaya tu kita kena ada ilmu lah kan. Pesan guru saya dia kata untuk berjaya di dunia kena ada ilmu, untuk berjaya di akhirat kena ada ilmu, untuk berjaya di dunia akhirat pun kena ada ilmu. So hari ni kita nak berjaya buat bisnes ni, apa knowledge yang kita ada, kosongkan diri, belajar balik semula, start from zero. Walaupun hari ni kita dah status kita dah DD ke, dah CD ke, dah RD ke, back to zero. Sebab apa? Kita kena kembali ke basic lah, ke asas. Dan amalan yang baik tu maknanya daripada diri kita lah kan. Kita yang kena wariskan kepada kita punya rangkaian dan sebagainya. Okey, itu penting. Kemudian selagi kita menunaikan tanggungjawab kita masing-masing, maka jualan langsung tu akan dipandang tinggi. Tambah lagi bila orang dengar Healthyway punya usahawannya, wah semua orang nak ikut kan. Mana tu akan datang kau buat Healthyway je, aku lah kena join terus lah. Nampak tak? Kalau kita boleh buat sampai tahap macam tu, insya-Allah kita mudah dapat berjaya lah. Okey, maruah ditentukan oleh tanggungjawab yang kita laksanakan. Maknanya kalau kita tak laksanakan kita punya tanggungjawab tadi tu, maknanya maruah kita dah tercalar lah, dah tercemar lah. Jadi penting untuk kita berjaya ni kita mesti penuhi tanggungjawab tadi. Dan yang kelima, kunci yang kelima ialah 5 prinsip asas. Ini macam satu guideline lah. Supaya kita tak ada ganggu tak ada kacau ganggu dalam kita menjalankan perniagaan ni, tak ada bermasa-masa muka, tak ada sakit hati dan sebagainya. Jadi 5 perkara ini sangat penting. Pertama, bila ada idea-idea baru, mesti bincang dengan upline terlebih dahulu. Tak kira lah nak buat airline kat FB ke, nak buat expo ke, nak buat home party lepas majlis Yasin ke apa ke, semua nak kena bincang. Sesuai ke tak sesuai, boleh ke tak boleh, berkesan ke tak berkesan. Sebab apa? Bila kita ada idea ni, sebenarnya upline kita pun dah pernah terfikir dah benda-benda macam tu kan. Jadi dia pun mungkin pernah buat tapi tak berkesan, so dia tak nak kita buang masa. So kalau kata okey, dia boleh on. Kalau rasa tak okey, then kita buat kaedah lain, cara lain. Sebab ada banyak pendekatan yang kita boleh gunakan. Sebab apa? Hari ni kebiasaan lah orang baru ni, kadang-kadang dia cepat-cepat nak cepat kan. Dia buat iklan dekat media sosial, hantar dekat Lazada, dekat Shopee, dekat third party punya platform. Semua tu tak boleh. Sebab itu kita melanggar
akta lah atau jalan langsung, dan juga kita melanggar etika dalam kita menjalankan perniagaan ni. Bila susun rangkaian pun kena tanya dulu kan. Kalau of course lah, kalau kita tanya direct kita tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada jumpa hari yang sama kan, tu kena bincang kan. Sebab apa, nanti bila kalau kita buat cara tak betul, nanti at the end kita susah nak servis kita punya rangkaian ni tadi. Buka counter sale, buka kedai, buat home party, majlis perayaan, itu semua kita nak kena perhatikanlah sama ada sesuai ataupun tidak. Okey, jadi penting untuk kita Okey. So untuk buat home party pada Majlis Yasin, hari jadi ke, sesuai tak sesuai, itu kena bincanglah. Okey, dan juga satu lagi ni, kalau kita betul-betul nak berjaya, kosongkan diri, bermula daripada sifat. Mesti ikut sistem, mesti follow the system. Nampak tak? Dan penting sekali mesti duplikasi 100%, dan kita kena pandai pinjam kuasa. Pandai pinjam kuasa. Kalau tengok ada orang yang meletup, jangan malu-malu, jangan segan-segan pergi tanya. Tapi janganlah minta dia pergi sharing untuk kita pula, tu memang tak boleh lah. Kan? Tapi kalau kita nak belajar, tambah macam kita buat meeting macam ni, nanti kalau ada soalan-soalan nak tanya dekat mereka yang letup ni, boleh. Kita akan buka ruang untuk anda semua pinjam kuasa sama sendirilah, tak ada masalah sebab kita ada kat sini. Kemudian yang keduanya, penyebaran pemikiran yang negatif tidak dibenarkan sama sekali. Nampak tak? Awal-awal lagi kita dah block dah kalau ada cerita-cerita tak baik ke, cerita-cerita pasal orang ni orang tu, itu semua kita jangan sebarkan, sebab dia akan merosakkan. Dia macam ibarat racun tu dalam macam ibarat nila si titik dalam susu yang sebelanga ni, dia akan merosakkan semua sekali. Nampak tak? Dia macam ibarat api dalam sekam, dia perlahan. Jadi kita tak nampak, kita tak rasa. Tapi tahu-tahu rangkaian dah hilang. Tahu-tahu orang dia dah tak nak buat kan. Puncanya sebab apa? Kita yang sendiri yang sebarkan pemikiran yang negatif. Sebab tu nak bincang dengan upline downline pun nak kena jaga juga. Kena tanya, boleh tak saya cakap dengan macam ni dengan upline downline saya ni? Sebab apa, kadang-kadang kita tak sangka, kita tak sedar. Tanya dengan downline kau macam mana, okey tak? Kan, sharing semalam, kenapa itu pun tak boleh buat? Dia cakap macam tu je dah. Ataupun kita sendiri aku, dia kata, itulah tak apa sama juga ni, semalam sharing satu pun tak close, habis. Kan, kita konon-konon nak mengadu. Kalau nak ngadu dengan upline, jangan ngadu dengan downline. Dan so kita kena think positif, talk positif, feel positif. Fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, insya-Allah semua yang dapat yang baik-baik lah. Okey. Sebab apa dia kata hari ni yang dalam bisnes ni paling penting sekali semangat EQ, emotional quotient. Kan kita ada 3 kan, intelligent quotient. Ada lagi satu tu spiritual SQ spiritual quotient. Itu memang dalaman lah. Tapi emosi ni yang nak kena jaga. Jangan cepat melenting, jangan cepat marah, jangan cepat masa muka, jangan terlampau sensitif. Dan juga jangan menapis lah. Kalau ada apa-apa berita, cepat-cepat sebar. Jangan ini tak apa, ini untuk grup saya je, ini untuk orang, okey ini untuk, tak boleh. Kan, bila kita kadang-kadang bila kita nak bagi tahniah ke orang pun jangan ada asobiah. Betul tak apa asobiah? Kan, kita jangan bagi tahniah kat, kita punya rangkaian, akan main lagi. Tahniah lah, hantar power lah, hantar stiker sampai 5-6 stiker hantar. Kan, tapi bila orang lain punya good news, dia hantar thumbs up sekali je. Itu pun jari yang connect dia, bukan yang besar punya, bukan stiker kan. Tak boleh macam tu. Kan, saya selalu bagi tahu, bila kita bagi tahniah pada orang lain, sebenarnya kita keluarkan aura yang positif, aura yang baik, dan benda tu akan balik pada kita. Nampak tak? Kenapa hari ni ada rangkaian yang meletup-letup, ada rangkaian yang dia sosok je, suam-suam kuku. Sebab sikap menerima good news pun kadang-kadang berbeza. Sikap nak menyebarkan berita baik pun tak sama. Nampak tak? Ada leader yang dapat guna dia terus sebar. Kan, tapi ada orang dia simpan dulu, besok lusa kan orang dah tak pakai handphone pun dia nak hantar tengah malam. So itu pun semua mainkan peranan. Nampak tak? Jadi apa sahaja tindakan kita tu kena tengok kepada dia punya kebaikan dia. Sebab apa, kadang-kadang dia akan jadi negatif bila kita tersalah langkah. Kan, dan ada juga yang jadi negatif sebab kurang pendatang produk, ada healing crisis, ada kesan-kesan sembuh yang dia tak dapat nak jawab kan. Itu semua dia punya dia akan jadi itulah, ataupun income tak stabil. Hari ni kita kena faham dalam perniagaan ni, bila kita sebut bisnes saja, kita bukan makan gaji. Memang makan gaji akan dapat income tetap. Kalau gaji dia 3,500 sebulan, tiap bulan dapat memang confirm masuk dalam bank 3,500 kan. Tapi
Bila kita kata buat perniagaan, maknanya kata apa? Sifat bisnes tu sendiri pun memang ada turun naik. So kita tak perlu risau. Yang penting dia akan turun naik itu dalam keadaan menaik. Itu kita akan akan dapat tengoklah income kita tu makin meningkat dan sebagainya. Dan kalau kurang keyakinan ni kita buat lagi. Kadang-kadang ada juga orang yang dia tak dia punya confident ni dia tak hilang, dia tak dapat nak kosongkan diri. Dia rasa macam tak boleh nak buat. Itu memang susah lah. Kan? Tapi kalau kita rasa kita ni cerita benda yang bagus, hari ni nak cerita nasi lemak sedap kat kawan kita, nak kena ada ni ke? Kena ada keyakinan yang tinggi-tinggi ke? Tak ada kan? Kita makan nasi lemak sedap kan? Kita nak cerita dengan kawan sebelah, tak yakin lah, tak confident lah nak cerita dengan dia. Mana ada orang macam tu kan? Pergi makan sup tulang, best lah sup tulang tu, dia sendiri automatic cerita. Itu sebenarnya kita buat. Kan, kalau kita fikir benda macam tu, insya-Allah keyakinan kita akan datang. Okey. Dan tidak menjejaskan hubungan antara upline, downline dan subline. Ini memang selalu sangat-sangat saya tekankanlah. Kalau orang tu dah jadi ahli, jangan kacau, jangan pergi taja pula isteri dia, anak dia ke siapa-siapalah. Biar dia tamatkan keahlian dia. Kalau betul-betul nak duduk bawah kita, biar dia tamatkan membership dia. Kan? Nanti dia dah ready, dia duduk bawah kita. Sebab apa? Bisnes ni dia tak ada siapa cepat, siapa lambat. Dia siapa yang rebut peluang, siapa buat cara yang betul, siapa yang banyak tindakan, ikut ni kita punya lima kunci kejayaan ni, insya-Allah orang yang kemudian pun boleh berjaya lebih awal, tak ada masalah. Sebab tu kita jangan rosakkan hubungan antara upline dan downline, mengadu yang tidak kepuasan hati, anggap upline yang ni tak apa, ini kerja upline, biarlah dia buat, dia ni hantar barang bawa semua ni. Kan tak boleh. Kita kena ada certain level, kita kena ada limit dia. Dan ada benda yang kita kena buat sendiri. Ada benda yang kita kita boleh minta bantuan daripada upline. Tengoklah keadaan kesesuaian. Kan? Tapi kalau kita rasa ini kita punya bisnes, kita memang nak cepat-cepat berkembang, nak cepat-cepat besarkan kita punya rangkaian, so anggap kita kena buat semua sekali, bukan upline yang buat. Okey, dan yang penting sekali jangan sentuh 3 perkara. Ini kena ingat masa kita pergi sharing, minta maaf lah, kita tak mungkin ada dalam ni yang aktif politik ke, yang ugang agamawan ke, kan. Tapi memang dalam masa kita nak sharing, masa kita nak buat bisnes ni, memang kita kalau boleh jangan sentuh 3 perkara ni. Agama, politik, gosip, kan. Sebab apa? Dia akan menimbulkan satu macam perasaan yang tak puas hati, macam mana pun mesti ada. Mesti ada perasaan tak puas hati, perasaan yang syak wasangka. So semua tu kena pastikanlah. Jangan kita nak pergi sharing, kita pergi duduk bercerita politik, cerita pasal orang tu lah, pasal orang ni lah, parti tu lah, parti ni lah, kan tak boleh. Kita fokus pada kita punya bisnes, nanti dekat luar itu boleh cerita kemudian. Abang solat sini. Kejap. Okey, so dan satu lagi ni tadi saya dah sebut, jangan rebut prospek rangkaian lain lah. Hari ni kat Malaysia ni ada 30 juta manusia. Tolak yang kena COVID-19 tu pun ada banyak lagi. So tak ada masalah. Kan yang kena COVID baru 12-13 orang je satu hari kan. So yang tak ada COVID ni kita dah boleh taja lagi. Ada 30 juta. Tak cukup, ni dah buka Indonesia. Ni sebalik saya nak cerita pasal market Indonesia. Kan, dekat sana 300 juta pasaran. Dekat sana kalau siapa nak masuk Indonesia lah. Tambah lagi jutawan kat sana pun sama dengan penduduk Malaysia kat sini. Tahu tak dekat Indonesia tu, ramai tak ramainya. Okay, jadi sebab tu jangan rebutlah prospek yang dah jadi ahli dan sebagainya. Jadi sikap yang betul, tee up upline dan juga sokongan. Kita kena anggap upline sebagai kita punya tonggak utama kita yang akan bantu kita untuk bawa kita kepada kejayaan lah. Tapi yang penting sekali, apapun upline cuma sebagai mentor sahaja. Yang apa-apa kita kena tanggungjawab untuk kita punya kerja sendirilah. Menentukan penentu kejayaan kita adalah tindakan kita, sejauh mana kita duplikasi, sejauh mana kita tee up kita punya upline, sejauh mana kita support kita punya upline kita, dan insya-Allah kita pun akan dapat rangkaian yang sama juga. Sebab bisnes duplikasi. Kan? Okey, yang keempat, jangan pinjam, jangan hutang. Sebab apa, kadang-kadang bila benda ni berlaku, dia ialah biasalah kan, kalau kita pinjam tapi buat tak tahu saja, dia akan hilang keberkatan. Kita hutang tak pulang-pulang barang pun akan ganggu, ada sikit gangguan perasaan kan. So kalau kita betul-betul nak seriously nak buat bisnes ni, kalau ada apa-apa, so kita settlekan cepat-cepat. Jangan pinjam, jangan hutang. Sebab apa, dia akan mewujudkan satu konflik lah.
pinjam stok, contohnya kan pinjam duit, beli tiket aktiviti. So ini semua kadang-kadang RM15 punya pasal kan, ataupun mungkin ada alat-alat bantu yang tak bayar lagi tu, so kena cek-cek balik lah. Kursus latihan ke, seminar yang kita pernah ikut ke, tak kira dengan syarikat ke, dengan upline ke, dengan subline ke, semua nak kena clear. Supaya kita boleh buat bisnes ni dengan mudah lah kan. Nanti jangan kita dah ada ke atas pentas kan kita sharing, wah saya sekarang ni alhamdulillah saya boleh capai sini, alah hutang aku pun tak selesai lagi kita kan. Pun tak boleh juga macam tu kan, nanti orang kutuk-kutuk kita pun kita tak syok kan. So kita settlekan. Jadi sikap yang betul kena ada sikap usahawan. Sikap usahawan ni maksudnya everything kita modal kita keluarkan sendiri. Macam sama jugalah. Kadang-kadang dulu kita tekankan kalau makan ramai-ramai tu bayar asing-asing, bayar sendiri-sendiri kan. Tapi kalau rasa-rasa upline nak belanja ataupun downline tiba-tiba nak belanja, tak apa upline ni saya belanja makan. Okeylah, tak ada masalah sebab bila kita belanja makan tu pun dah kira sedekah juga kan. Dia pun dapat keberkatan rezeki juga. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, kalau keadaan biasa, kita makan apa kita order kita bayar sendiri, habis cerita. Kan? Itu lebih mudah lah. Okey, kemudian rela melabur untuk belajar aktiviti kan, macam contohnya akan datang ni ada kelas, ada LPB, bayar tiket RM15, dapat produk bernilai RM25, so tak apalah kan. So anggap dia sebagai satu kerjaya kita sendiri, bukan orang lain yang nak kena jayakan kita. Memang upline akan bantu, tapi kita pun kena bantu diri kita sendirilah. Nampak tak? Kita kena bantu diri kita sendiri, baru kita boleh berjaya dengan lebih cepat. Dan perkara yang kelima ialah elakkan hubungan yang tidak sihat lah. Antara suami isteri, suami orang, anak orang kan, itu semua tak boleh kan. Dan juga antara hubungan suami isteri pun nak kena jaga kan. Kita kalau boleh nak buat bisnes ni kan, suami isteri tu kan ada sikap bertolak ansur, jangan pandang rendah antara satu sama lain, sokong menyokong antara satu sama lain. Dengan keluarga, anak-anak pun sama juga kan. Anak-anak kena support. Kalau ada mak bapak yang nak buat bisnes ni, anak-anak pun kena support. Kalau ada anak-anak yang nak buat bisnes ni, so kita pun kena support juga. Sebab sokong menyokong, itu penting. Apa ni? Tak tahu siapa lagi. Oh, okey. Okey, jadi sebab tu dia kata jangan ada hubungan yang tak sihat lah. Dia kalau boleh biar bila lagi kita buat bisnes ni, lagi hubungan suami isteri tu makin rapat, hubungan keluarga anak beranak makin rapat kan. Hubungan antara upline, downline, subline semua rapat. Jadi orang tengok pun seronok. Kan dia kata aku naklah buat bisnes ni, bestnya. Nampak tak? So orang bila tengok benda yang bagus, orang nak ikut kita, itu kita benefit daripada kita jugalah. Kan, sebab keluarga yang sihat, kehidupan yang sihat, gaya hidup yang sempurna. Kan, kita sebenarnya bukan sekadar nak mengejar keuangan semata-mata. Kebahagiaan tu kan bukan RM1 semata-mata. Dia meliputi merangkumi semua sekali. Nampak tak? Kita satu keluarga hidup bahagia, hubungan rapat antara satu sama lain, tak ada perbalahan. So itu yang kita nakkan dalam kita menjalankan perniagaan ni. Okey, dan ini ialah model kejayaan kita lah, model kejayaan Healthy Way, di mana kalau kita nakkan satu perniagaan yang berterusan, kita kena ada kerjasama antara syarikat dengan pengedar. Maknanya kita kena mainkan peranan kita sebagai pengedar dan syarikat sini ada peranan dia, dan dia mereka akan of course syarikat memang nak ada kelangsungan dalam perniagaan ni. Kita tengok dari segi dia punya visi dia memang dah tak ada masalah lah. Dan segi syarikat sebab dia pun dah sediakan pelan pemasaran, memang syarikat tu sendiri memang dah kukuh, dan juga dari segi produk semua dah tak ada masalah. In fact sekarang ni yang ada yang nak expire dah semua tu semua dah. Sekarang ni kebanyakan produk kita dah settle dah semua dah stok baru. Tahun kebanyakannya saya tengok expiry date tahun 2022. Ada yang 2021. Jadi tapi kena bertindak segeralah. Janganlah tunggu sampai 2022 pun nak bergerak pun nak buat kan. Memanglah dapat produk expired juga. Okay. Lepas tu kita sebagai pengedar juga, kita kena tingkatkan kita punya kemahiran. Kita kena bekerjasama dalam satu pasukan, wujudkan budaya berterima kasih, betulkan sikap kita semua ni. InsyaAllah dengan kerjasama dua-dua pihak ni, kita akan tengok business Healthy Way ni, dia akan terus ada satu kelangsungan, dan juga dia punya boleh bertahan lama lah dalam perniagaan ni. Pengembangan dia sihat, dan juga dia cepat-cepat dapat capai jualan 20 juta, cepat-cepat dapat listed kita juga, dapat ambil dapat miliki dia punya saham dan sebagainya. Ini matlamat kita yang paling utama lah, modal kejayaan dekat sini.